الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita berjemaah lagi pada malam ini mendirikan salat. Moga-moga amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Dan moga-moga juga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba Allah yang taat, istiqamah sehingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Shad ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala tattabi'il hawa." Janganlah kamu mengikut hawa nafsu. Janganlah kamu ikut keinginan kamu. Fayadhillaka an sabilillah, kerana kelak dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kalau satu orang tu memang bertuhankan keinginan nafsunya, maka sudah pasti dia tidak akan boleh melakukan ketaatan kepada Allah. Susah nak semayang, susah nak mengaji, susah nak buat baik, sebab dia punya atas kepala dia adalah nafsu dia sendiri. Ada orang dia tak sedar pun dia telah pun menjadikan nafsu dia sebagai ikutan, sebagai Tuhan. Sebab dah saban waktu bergelumang dengan nafsunya sendiri. Nafsunya cakap apa, dia ikut. Nafsunya kata A, dia ikut A. Sebagai orang beriman, dia perlu kawal fikirannya, perlu kawal nafsunya. Jadi orang yang kuat ni, orang yang berakal, dia akan boleh jaga diri daripada mengikut hawa nafsunya. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang bijak, Nabi yang menghukumkan bijak di sini, bukan kita. Kita punya penilaian bijak tu pada orang yang cemerlang. Kalau dia peksa cemerlang semua A, skor A semua, ataupun dia pengajian kalau akademik tu pendidikan sampailah ke master ke PhD ke, maka kita kata dia bijak. Tetapi dari segi yang datang daripada Nabi SAW, bijak yang diiktiraf ialah orang yang kata Nabi dia pijak nafsunya, dia rendahkan nafsunya dan dia buat persiapan untuk hari lepas mati. Itu orang yang bijak. Maknanya dia tak ikut nafsunya, tak ada diikut. Bahkan dia boleh lawan lagi nafsunya. Dan orang yang bijak juga kata Nabi, bukan hanya dia lawan nafsu, dia buat persiapan untuk hari lepas mati. Tanda kita buat persiapan untuk lepas mati ialah kita sentiasa beringat yang kita tu nak mati. Dan orang yang selalu ingat dia akan mati ialah dia sentiasa akan cari peluang untuk banyakkan amal. Sebab dia tahu dia nak mati. Mati ke tak tahu bila.
Kita semua mana ada tarikh? Tarikh yang kita tahu, tarikh mati ada. Ada dah. Tarikh bila tak tahu, tanya member sebelah. Kok dia tahu kan? Tarikh siapa pun tahu. Tapi tarikh expired motor, kereta kita semua ada. Road tax semua ada. Makanan pun ada. Diri kita pun ada. Cuma tak diketahui oleh kita sendiri. Memandangkan tak tahu, maka sebagai orang yang Nabi kata bijak, buatlah persiapan untuk mati. Dan tanda orang buat persiapan juga, dia selalu tak ikut nafsunya. Lawan nafsu. Nafsu nak begini, dia kata tak boleh. Aku takut dengan Allah. Contoh nafsu kata malas lah nak semayang. Mana boleh kena semayang. Itu contoh. Nafsu ni dia berbisik je kat kita. Dia cakap macam-macam kat kita. Dan bila dah sampai semayang pula, dia jadi lain pula nafsu ni. Dia pandai. Dia akan cakap kat kita. Dalam masjid, dalam masjid ni, engkau seorang je paling khusyuk. Diorang tu mana khusyuk? Mana kerja nafsu kita. Dah semayang dah, okey dah. Tapi dia rosak pula yang kita tengah semayang. Jadi macam-macam cara nafsu akan rosakkan kita. Dan Nabi kata lagi, wal ajizu, orang yang lemah akalnya, orang yang kalau lawan bijak tu lawannya bodoh lah. Tapi Nabi tak guna perkataan bodoh, Nabi guna ajiz. Ajiz ni maksudnya lemah akal. Apa lemah akal tu macam mana kata Nabi? Bukan orang yang gagal dalam peperiksaan, bukan. Tetapi orang yang lemah akal ni ialah, kata Nabi, man atba'u nafsahu hawaha. Dia menjadikan dirinya ikut nafsunya. Ikut sembrono apa yang diinginkan oleh nafsunya. Kemudian watamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan terhadap Allah. Maksudnya dia dah tak semayang. Tetapi bermimpi-mimpi, tak apa, aku boleh masuk syurga. Allah kan Maha Pengampun. Dia guna ayat tu. Takkan Allah tak masuk aku dalam syurga. Ini dia panggil orang bodoh, orang tak berakal. Tak buat apa tapi nak masuk syurga. Mana boleh? Nak masuk syurga, kenalah beramal. Dia bukan maknanya kita tak boleh berangan berharap syurga, bukan. Jangan salah faham. Masuk bodoh yang Nabi beritahu itu ialah orang tak buat apa. Semayang pun tidak, buat dosa banyak, langgar perintah Allah, dosa bertimbun-timbun, tapi masih lagi berani kata, confirm aku ni masuk syurga. Perkataan kita jamin yang kita masuk syurga ni sama macam orang Yahudi. Orang Yahudi ada disebut dalam Quran. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Surah Al-Baqarah. Orang Yahudi berkata, kami ni tak akan disentuh oleh api melainkan hanya beberapa hari sahaja. Orang Yahudi kata tu. Jadi kalaulah ada orang kita bercakap macam tu, kalaulah kita masuk neraka pun dia kata, alah sekejap je, kita kan ada iman. Itu dia panggil watamanna Allah, berangan-angan. Kononnya dia juga akan selamat masuk syurga. Selamat daripada api neraka. Macam mana dia boleh tahu dia selamat? Maka oleh itu kita kena semua jadi orang yang bijak. Buat persiapan sebelum kita mati. Supaya kita bila mati dah bersedia untuk mati. Sebab ada orang dah dekat mati tu baru dia tersedar dia nak mati dah. Sebab tanda dia sedar dia nak mati apa? Malaikat datang. Selain daripada malaikat Israel, ada lagi malaikat-malaikat lain datang. Kalau orang yang baik, malaikat tu akan beri berita gembira. Antara ayat yang saya selalu baca dalam semayang. Pernah dengar kot? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat turun ni yang saya kata tadi, selain daripada malaikat yang cabut nyawa Israel, yang cabut nyawa namanya Israel ke nama lain? Malaikat maut pun ada. Orang panggil malaikat maut pun boleh ke? Dia bukan member kita Israel ni. Malaikat Israel sekarang ada. Jadi jangan cari lah kat mana. Dia menanti-nanti siapakah yang akan dicabut nyawa. Sebab tu tak pelik. Kenapa saya berani kata begitu? Kan baru ni kan ada satu orang ustaz tengah kuliah subuh meninggal ketika kuliah. Maknanya ada malaikat kat situ. Malaikat maut tunggu dia ni. Kejap lagi mati dia ni. Cuma sekarang ni saya tak tahulah siapa lah. Tapi kalau mati dalam majlis ni, alhamdulillah, mati mulia. Mati tengah dengar kuliah. Alhamdulillah. Jangan pula kata ustaz, janganlah minta mati sekarang, lambat sikit. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, orang yang nak mati, kalau dia baik, datang malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Dia beritahu kepada orang nak mati tadi, Allah takhafu, jangan kamu takut. Jangan takutlah nak mati ni.
Jangan takut apa yang kamu akan hadapi ni. Wala tahzanu, jangan kamu sedih dengan apa yang kamu nak tinggal, keluarga ke apa semua, harta ni kamu jangan sedih. Ada dah orang jaga. Wa abshiru bil jannah, gembiralah dengan syurga. Tu malaikat datang. Harap-harap kita semua macam tu lah. Di samping nak cabut nyawa kita tu, malaikat ni datang beritahu jangan takut, jangan takut. Sebab orang memang nak mati, memang dia takut. Bukan sekarang hidup je takut, nak mati tu lagi takut. Dah tampak dah nak mati dah. Jadi oleh itu saya beritahu ni, mudah-mudahan kita semua yang hadir ni, kita buat persiapan untuk mati. Dan kita kena jadi orang yang bijak. Bijak, buat amal sebanyak mungkin. Dan takut dengan dosa yang kita buat. Moga-moga Allah beri kita taufik dapat amal. Para jemaah yang saya hormati, sambung malam ini berkaitan sirah Nabi SAW. Yang berkaitan tentang macam mana sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ini boleh ada kekuatan iman, kekuatan yang menyebabkan mereka ni tak goyah bila diuji oleh Allah SWT. Maknanya orang kafir buatlah apa-apa pada mereka, cakaplah pada apa-apa mereka, masih boleh istiqamah atas agama tu. Apa yang mereka ada tu? Maka pengarang kitab ini, Safi Rahmah Al-Mubarakfuri rahmatullahi alaih, menulis kitab ini. Dia beritahu ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ni kuat. Dan benda ini ditulis dalam kitab, bukan sekadar ditulis, bahkan kita hari ini orang Islam kena ada benda ni. Yang pertama saya pernah sebut sebelum ini ialah beriman kepada Allah. Ni semua dah pernah sebut dah ni, saya ulang balik je. Iman tu betul-betul percaya kepada Allah, tak ada ragu-ragu tentang Allah. Percaya Allah tu ada. Ini yang pertama. Kalau kita tak ada yang pertama ni, memang kita takkan istiqamah dengan apa yang kita buat hari ni. Yang kedua, kerana ada Nabi yang memimpin mereka. Nabi tu punya kepimpinan dikagumi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan orang kafir sendiri pun takut dengan Nabi. Memang ada orang pernah aniaya Nabi. Contoh macam letak uri unta kat belakang Nabi. Yang letak uri unta tu nama apa? Uqbah bin Abi Mu'id. Lelaki tu dicabar oleh Abu Jahal. Siapa sedia pergi pasar sekian, pergi ambil uri, letak belakang Nabi SAW jika Nabi tengah sujud. Maknanya Nabi pernah dianiaya. Nabi juga pernah ditumbuk oleh Abu Jahal. Nabi juga pernah dicedera parah ketika peperangan Uhud. Jadi banyak berlaku pada Nabi. Namun begitu, bila Nabi bercakap, ya otomatik orang kafir tak boleh cakap apa. Terdiam, bisu, 1000 bahasa. Sebagaimana yang pernah mereka kacau Nabi, yang saya cerita tadi, Uqbah bin Abi Mu'id letak belakang Nabi tu, uri unta tadi. Mereka semua pakat ketawa tengok Nabi, tak boleh bangun. Datang anak Nabi, datang Fatimah alih. Maka Nabi duduk, Nabi berdoa. Nabi doa, Nabi sebut seorang-seorang, ya Allah binasalah si fulan bin si fulan. Ya Allah binasalah si fulan bin si fulan. Seorang-seorang Nabi sebut. Bila ada 7 nama masa tu Nabi sebut. 7 nama tadi yang dengar tadi ketawa, terdiam. Nabi angkat tangan doa. Terdiam tak cakap apa, tadi punyalah ketawa. Bila Nabi cakap dia doa, maknanya di situ apa? Ulama pengarang nak beritahu, Nabi ni bila keluar je perkataan di mulut, orang kafir pun tak boleh buat apa. Diam. Sebab apa yang dicakap oleh Nabi, benda tu pasti berlaku. Jadi saya nak kait apa dia, dengan kita hari ni, Nabi memang dah tak ada. Tak mungkin akan ada Nabi hari ni. Kalau Nabi pun, Nabi palsu. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu hadis-hadis, cerita-cerita yang berkaitan Nabi, yang tu juga boleh menjadi kekuatan kepada kita. Tentang yang Nabi tu adalah Nabi yang benar. Jangan ragu-ragu dengan Nabi tu. Contoh macam contoh Sayyidina Abu Bakar, saya pernah cerita sebelum ni. Punyalah cinta kepada Nabi SAW, walaupun dipukul dengan teruk sampai pipi dengan hidung sama rata. Pipi dengan hidung sama rata. Bayangkan. Maknanya apa? Bengkak betul-betul pipi dia tu. Kena pukul. Bahkan ada satu orang lelaki yang memakai kasut, bawah dia ada besi. Dia pergi sepak dan pijak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Laki tu saya lupa namanya. Ada disebut oleh pengarang. Jadi namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Laki berbangsa Quraisy. Kasut di bawah ada besi. Bukan kasut ada paku, bukan. Dia punya macam sepatu kuda tu, kita pernah tengok kaki kuda tu kan. Ada besi. Ladam kau panggil. Kasut pun ada orang buat macam tu. Dia pijak perut Abu Bakar dengan benda tu. Sampai senak lah, sampai sakit teruk. Tapi saya nak cerita apa dia. Bila Abu Bakar tersedar, dia pensang, sampai pensang kena pukul. Bila sedar, perkataan pertama yang dia cakap, yang ditanya, dia tak tanya apa jadi kat dia.
Dia tanya, macam mana Rasulullah? Atau saya kata, cinta yang sangat-sangat cinta. Mana ada orang macam tu? Orang kalau kita sedar, aku ni kat mana? Apa jadi dengan aku? Tapi Abu Bakar tak, dia tak tanya diri dia tanya Nabi dulu. Nabi macam mana? Nabi macam mana? Selagi tak dapat jawapan pasal Nabi, selagi tu dia akan tanya, Nabi macam mana? Ini namanya cinta. Kerana susuk Nabi SAW itu sendiri. Ini yang kedua. Yang perlu ada dalam diri kita, rasa cinta kepada Rasulullah, yakin Nabi itu adalah Nabi, maka ini juga akan jadi kekuatan kita beramal sempurna atas agama kita. Yang ketiga, kenapa sahabat ni menjadi kuat atas apa yang mereka pegang? Kerana mereka sedar mereka ni bertanggungjawab dengan apa yang mereka telah diberi, iaitu Islam. Jadi atas rasa tanggungjawab itulah mereka lantaklah korang nak buat apa pun, korang nak cakap apa pun, aku rasa ni betul. Tu, perasaan tu kena ada. Yang keempat, kerana mereka ada percaya dengan hari akhirat. Ini pun penting juga. Kalau percaya kepada Allah semata-mata, percaya Allah ada. Tapi ada orang dia tak percaya lepas mati ada hidup. Ini pun masalah juga. Maka bila tak percaya adanya alam akhirat, maka orang tu akan buat suka hati dia. Dia kata lepas mati habis, hancur, mana ada apa dah. Yang ni pun sama juga, kita kena hati-hati. Jadi tanda kita kuat dengan apa yang kita pegang sekarang ni, amal yang kita buat sekarang ni, contoh kenapa kita rajin semayang. Kenapa kita datang semayang jemaah? Padahal boleh je kita tak semayang, ataupun kita semayang seorang-seorang pun boleh. Tapi kita datang juga semayang jemaah kerana kita percaya adanya akhirat dan apa yang kita kena dapat di akhirat. Bukan sebab lepas semayang tu kita dapat apa dalam lepas semayang tu. Contoh kalau lah semayang hari ni kita dapat duit, jadi itu bukan nama beriman dengan akhirat. Dia datang semayang ni sebab dapat duit. Untuk anak-anak bolehlah kita buat jajan macam tu kan. Siapa jaga semayang subuh dapat basikal. Takkan orang tua pun nak buat macam tu. Siapa jaga semayang subuh, ahli karya mau sempak dapat motor sebiji. Jadi tak adalah beriman dengan akhirat tersebut. Bila datang bukan sebab akhirat, maka salahlah niatnya. Dapat motor tak datang dah. Untuk anak-anak bolehlah kita latih begitu. Sama macam mereka puasa. Kita kata siapa puasa, nanti contohlah bagi duit raya, bagi hadiah apa. Untuk anak-anak tak apa buat begitu. Tapi kita kena faham, bukan sebab tu dia buat. Sebab pahala, akhirat dan sebagainya. Jadi sebabkan sahabat ni percaya dengan apa yang ada pada akhirat, maknanya adanya balasan baik, adanya syurga, neraka. Maka oleh itu sebab tu mereka tak goyah dengan apa yang ada. Yang kelima, mereka ada Quran. Dan Quran tu sampai hari ni kita ada. Kerana Quran juga kita menjadi kuat. Sahabat-sahabat menjadi kuat. Sebab dalam Quran ada cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita orang baik dapat apa, cerita. Maka benda yang dalam Quran tu juga menjadi mereka ni jadi kuat. Kalau tak ada Quran juga pun kadang-kadang mungkin akan jadi lemah sahabat ini. Sebab dalam Quran ada mencerita tentang kelebihan-kelebihan sahabat itu sendiri. Jadi oleh itu sebab itulah sahabat percaya dengan apa yang datang pada Nabi SAW. Seterusnya, ini yang baru saya nak cerita malam ni. Ini yang terakhir. Faktor yang menyebabkan sahabat-sahabat ni jadi kuat kerana mendapat berita gembira. Berita gembira pasal apa? Bukan sebab dapat untung kat dunia, bukan. Tetapi berita gembira yang disebutkan oleh pengarang ialah semua orang-orang Islam yang ada ketika itu tahu sejak mereka masuk Islam, khususnya orang yang berada di Mekah, mereka yang baru masuk Islam di Mekah, walaupun mereka dapat kesengsaraan, peninasan, dihalau, dimaki, dibuat macam-macam oleh orang kafir, tetapi benda yang berlaku pada diri mereka tu, mereka tak anggap benda tu satu musibah. Orang pukul mereka, orang naik mereka, mereka tak anggap ni satu musibah. Bahkan mereka menganggap itu satu kemanisan. Ni payah nak anggap benda tu manis. Kita kena pukul, tapi kita cakap manisnya kena pukul. Ada? Mana ada? Kita kena langgar. Orang langgar belakang, alhamdulillah seronoknya kena langgar. Ada? Perasaan tu belum ada lagi di kalangan kita. Kita dianiaya tapi kita gembira kena aniaya. Tak ada. Orang kata mereng kau ni, kau kena pukul, kau kenapa kau gembira? Berbeza dengan sahabat radhiyallahu anhum. Perasaan marah tu ada, tapi marah tu ditahan, disabar sebab bayangkan berita gembira yang diberitahu kepada mereka. Antara berita gembira yang pernah sampai kepada mereka itu kadang-kadang dia bukanlah berbentuk direct
cerita pasal mereka. Tapi kadang-kadang cerita pasal benda lain. Tapi mereka faham ayat itu juga ditujukan kepada mereka. Nanti saya akan beritahu antara contoh-contoh ayatnya. Sebagai contoh dalam Quran. Dalam Quran memang ada ayat yang kadang-kadang sebut pasal sahabat secara direct. Terus sahabat. Tapi ada masa-masa ayat Quran sebut kiasan. Bahasa kiasan ataupun bahasa simbolik. Dalam bahasa Arab dia panggil kinayah. Tak sebut secara jelas. Tetapi sahabat faham itu semua juga adalah ditujukan kepada mereka. Dan apa yang berlaku di kalangan orang-orang Islam yang ada ketika itu, walaupun kena anaya, kena apa-apa, benda tu mereka anggap satu hari nanti mesti Allah akan balas. Contoh orang kafir pukul mereka, mesti ada apa-apa akan jadi lepas tu. Yang tu dianggap berita gembira. Walaupun benda tu belum jadi, tapi mereka rasa macam benda tu akan berjaya. Jadi tanggapan merasa berjaya itu menyebabkan mereka boleh kekal atas Islam. Sebagai contoh, antara ayat Quran yang pernah cerita dalam Quran tentang orang Islam akan menang. Yang ni ayat secara jelas dituju pada sahabat-sahabat, beritahu pada sahabat korang akan menang. Antaranya surah As-Saffat. Ayat 171 hingga ayat 177, panjang ayatnya. Tapi saya baca jugalah untuk mendapat keberkatan ayat ini. Moga-moga kita dengar ayat Quran ni, paling kurang telinga kita kena jentik lah. Bukan terasa terjentik, kita rasa apa yang ada pada sahabat tu, berita gembira tu pun sama juga kita dapat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Sungguhnya telah lalu tentang ketetapan kami terhadap hamba-hamba kami yang diutuskan. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya bagi mereka akan ditolong. Mana orang Islam akan ditolong. Wa inda junnana lahumul ghalibun. Tentera kami yang dihantar kepada mereka pasti akan menang. Fatawalla anhum hatta hin. Jadi ini ayat sampai situ dulu. Ayat 173. Daripada ayat 171 sampai 173 cerita pasal yang orang Islam akan menang. Tapi belum menang lagi. Belum menang lagi. Belum berlaku pun berita tu. Itu yang panggil berita gembira. Dapat tahu dulu. Benda tak berlaku lagi. Kemudian Allah berfirman ayat 174. Fatawalla anhum hatta hin. Maka wahai Muhammad, berpalinglah kamu daripada mereka sehingga ke suatu tempoh. Yang ni maksudnya janganlah kau peduli, janganlah kau heran, janganlah kau ambil apa yang mereka buat pada kamu tu. Sabarlah. Palinglah pada mereka. Yang ni juga saya nak kait pada kita. Kalau ada orang cakap apa-apa kita, hina kita macam-macam, kalau boleh sabar-sabarlah. Fatawalla anhum, sabarlah. Mungkin satu hari nanti Allah akan hantar orang bela kita dan orang tu akan dianiaya pula. Orang tu akan dikenakan. Jadi kadang-kadang jawapan sabar tu bukanlah masa kita sabar tu kita akan dapat jawapan. Kita kena macam-macam sampai malu. Malu muka, tak boleh letak mana muka. Masa tu. Tapi nanti Allah ganti, Allah bayar balik. Kita pun tak boleh nak fikir macam mana Allah bayar balik. Sebab tu kadang-kadang bukan semestinya orang buat kita kena balas. Tak payah balas. Orang kata kat kita macam-macam, tak payah balas, sabar. Ni yang berlaku pada Nabi. Satu hari nanti pasti akan dapat kemenangan. Bila? Itu bukan kerja kita. Ini ayat Quran ni untuk kita ni orang Islam ni. Jangan rasa lemah. Kemudian kata lagi Nabi, wa absirhum fasau, kata Allah lagi, wa absirhum fasau fayubsirun. Maka kau lihatlah kepada mereka wahai Muhammad. Maksudnya kata ayat ini adalah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah Allah perintahkan kepada Nabi, tengoklah Nabi. Tengok pada mereka. Biar, perhati je mereka ni, apa akan jadi. Fasawfa yubsirun. Kerana kelak mereka akan tahu apa kesudahan mereka. Maknanya, ayat ni bukanlah suruh tengok 24 jam, tengok orang yang naik kita. Bukan. Maksudnya, jangan kita sibuk apa yang jadi kat kita tu. Satu hari nanti kita tengok apa yang akan terjadi pada mereka. Dan saya lebih pesan lah, kita kalaulah teraniaya oleh sesiapa, kalau boleh apa yang berlaku pada orang tu pun kita jangan ambil tahu. Contohlah dia dibalas satu hari nanti, Allah bagi dia susah, Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia macam-macam teruk jadi kat dia. Itu pun kalau boleh kita jangan tahu. Supaya apa? Kita ni berterusan dapat pahala di atas kesabaran tu. Kalau takut, bila kita dah tahu, kita jadi seorang, padan muka, lantak kau, tu dulu kau buat kat aku. Dia akan jadi begitu. Jadi sebelum jadi benda tu, habis pahala kita, biar tak tahu lagi bagus. Sebab kita masih mengharap ada Allah akan ganti, Allah akan balas, Allah akan bantu aku. Parasan itu sebenarnya sepanjang itu kita akan diberi pahala.
Lebih baik tak tahu itu untuk menunjukkan kita berharap pahala daripada Allah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, sambung lagi. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Adakah terhadap azab kami mereka minta segerakan? Ini cerita orang kafir. Mereka cabar Nabi, wahai Muhammad, mana azab yang kau selalu kata tu? Fa iza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Maka apabila azab tu turun di tempat mereka, maka itulah pagi yang seburuk-buruk akan terjadi yang terjadi kepada orang yang telah diberi peringatan. Maksudnya ialah jangan cabar. Jangan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang ada orang Islam sendiri cabar Allah. Kalau orang kafir tu cabar, dia tak tahu pasal Islam, tak apa. Kalau orang Islam sendiri yang cabar ni, pelik ni. Jadi oleh itu kita kena hati-hati setiap pertuturan kita. Kerana kalaulah musibah tu turun, bukan kena seorang dua. Bukan orang tu yang kena. Semua tempat yang ada orang itu, semua kena. Maka pagi yang turun musibah ni, selalunya musibah ni kita kena tahu, dia datang waktu pagi. Dia tak datang waktu petang. Kebanyakan musibah yang berlaku zaman kaum-kaum terdahulu, kebanyakan semua waktu pagi. Maknanya mereka rasa hari tu macam tak ada apa-apa. Semalam buat dosa, hari ni rasa macam alah. Semalam buat dosa, maka pagi ni bangun lagi, rasa macam tak ada apa. Tapi pagi itulah Allah hantar musibah. Maknanya ada macam satu hadis beritahu, ada orang yang pergi ke pasar-pasar, orang yang pergi berniaga-berniaga, bercucuk tanam. Pagi tu rasa macam tak apa, pagi itulah datang azab. Maknanya Allah hantar azab tu dalam keadaan mereka tak boleh nak buat apa-apa. Kalau lah azab tu datang, dah standby, dah lari siap-siap, tak jadilah azab tu. Itulah namanya azab. Jadi ayat ni adalah berita gembira kepada Nabi dan para sahabat. Jangan sedih, satu hari nanti kamu akan menang. Kemudian datang ayat lain pula. Ayat dalam surah Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Allah berfirman, ayat 45 surah Al-Qamar. Allah kata, kelak kumpulan mereka itu akan dikalahkan dan mereka akan berpaling, bertempiaran lari, meninggalkan kau wahai Muhammad. Jadi ayat itu nak beritahu belum menang lagi. Tapi Allah dah beritahu kelak mereka akan kalah. Ini berita gembira dipanggil, berita gembira. Tak tahu, tapi Allah dah beritahu. Antara ayat lagi Allah beritahu dalam surah Sad, jundum ma hunalika mahzumum minan ahzab. Tentera-tentera mereka itu sebenarnya adalah satu pasukan yang pasti akan dikalahkan. Allah kata gitu. Pasti akan dikalahkan. Kemudian juga Allah puji lagi pasal sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah ke Habsyah. Jadi ada ayat turun, alladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang berhijrah kerana Allah selepas mereka dizalimi, kami akan beritahu kepada mereka berita gembira di dunia. Mereka akan dapat pahala kebaikan dan mereka akan dibalas dekat akhirat yang lebih besar ganjarannya kalau mereka tahu. Jadi ayat ini juga beritahu kepada sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Habsyah, jangan ingat hijrah tu tak ada apa-apa, bukan lari semata-mata. Allah akan beri ganjaran pahala satu hari nanti. Allah akan beri balasan kat dunia dan akhirat pun akan dapat. Begitu juga ada satu kisah daripada orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang kepada Nabi tanya pasal Nabi Yusuf. Soalan tu macam nak kenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pasal Nabi Yusuf. Tetapi sebenarnya dalam kisah Nabi Yusuf, sebagaimana kita maklum, Nabi Yusuf kan dia bermimpi semasa kecil. Ini pun nasihat saya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf tu, kalau kita mimpi, bukan semua orang kita boleh cerita. Mimpi baik ke mimpi buruk tak boleh cerita dengan orang. Jangan cerita dengan orang. Dalam pesanan bapa Nabi Yusuf, Yaqub AS, pesan kepada Nabi Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anak kesayanganku, jangan cerita mimpi kamu ini kepada adik-beradik kamu. Kelak mereka akan buat kejahatan kepada kamu. Itu adik-beradik tu. Adik-beradik Nabi Yusuf memang tak puas hati dengan Nabi Yusuf. Tetapi satu nasihat daripada kisah tu ialah kita ni yang bermimpi, kalau contoh kita mimpi ada tanda-tanda baik, jangan cerita dengan orang. Sebab bukan semua orang yang dengar cerita tu akan mendoakan, tak ada. Dia kata baguslah kau dapat mimpi tu, moga-moga jadi kenyataan.
Berapa orang je nak kerat, berapa orang je nak berdoa begitu? Berapa kerat je? Ramainya, ini sebagaimana hadis beritahu. Ramainya orang yang akan dengki dengan apa kebaikan yang didengar. Maknanya ramai orang kata puas hati dengan apa kita dapat. Sikit je yang akan mensyukuri dan berdoakan. Ramainya akan tak puas hati. Sebab tu jangan semua benda kita tunjuk ke orang. Harta kita, rumah kita, benda-benda apa yang kita adalah, kemewahan ke apa, kita dapat, jangan tunjuk ke orang. Anak, cucu tu, cucu baru lahir, jangan tunjuk ke orang. Bukan semua mata yang melihat, dia akan mendoakan kebaikan, bukan. Kadang-kadang orang hari ni dipamerkan anak baru lahir, tunjuk muka dalam Facebook kan. Ni amaran, ni amaran. Ada satu namanya Ainun. Ainun tu maksudnya mata jahat. Mereka ni bila lihat, mereka lihat dengan pandangan tak baik. Doa tak baik pada si budak tadi. Biar budak tu sakit. Biar budak tu susah. Kita duk pelik kenapa lah budak ni lain macam. Rupanya gambar dia masuk dalam Facebook. Ada orang tengok tak puas hati, doa keburukan. Dah jadi tak betul. Sama. Kekayaan yang ada tu jangan tunjuk depan orang. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, bukan semua benda kita boleh tunjuk. Melainkan kalau orang tanya. Kalau orang tanya kan, untuk jujur kita boleh cerita. Tapi kita beritahu dia bukan depan orang. Depan dia saja yang bertanya. Untuk selamatkan hati kita ni. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, maka apa yang kisah Nabi Yusuf AS ni adalah simbolik kepada Nabi. Ini saya kata tadi bukan direct. Berita gembira pasal kisah Nabi Yusuf diberitahu pada Nabi. Nak beritahu wahai macam mana Nabi Yusuf tu sepanjang hidupnya masa kecil dianiaya oleh adik-beradik dia. Dibuang dalam telaga. Kemudian lepas dah besar sikit, ada orang ambil bela jadi khadam, jadi kuli. Ada orang kaya ambil dia. Lepas tu dah besar sikit, jadi muka handsome, pula difitnah oleh, diuji oleh dengan satu perempuan. Sehingga jadi masuk penjara. Jadi kisah Nabi Yusuf tu kalau kita tengok macam susah je hidup dia. Tapi apa jadi kesudahan lepas tu? Dia masuk penjara, dia ada diberi ilmu oleh Allah takbir mimpi. Maka sebabkan takbir mimpi tadi, raja bermimpi, maka barulah panjang ceritanya ringkas. Nabi Yusuf takbir mimpi si raja tadi. Maka lepas tu barulah si Yusuf keluar daripada penjara jadi menteri. Jadi dia dikawal pembendaraan negara. Ekonomi negara dikawal oleh Nabi Yusuf AS. Daripada sehina-hina anak yang dibuang dalam telaga, ending dia Allah buat dia jadi mulia. Bahkan adik-beradik dia yang pernah buang tu, semua datang tunduk pada Nabi Yusuf AS. Sebab tu ada ayat yang surah Yusuf, ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf mimpi tengok sebelah bintang, satu matahari, satu bulan, semua tunduk kepada Nabi Yusuf AS. Memang mereka ditunjuk. Lepas Nabi Yusuf dapat jadi menteri besar, kemudian dia panggil apa semua keluarga dia datang ke Mesir. Maka semua keluarga dia datang, lepas tu baru tahu yang Nabi Yusuf tu adalah adik mereka. Semua adik-beradik ni, adik-beradik Yusuf semua datang tunduk kepada Nabi Yusuf AS. Jadi saya nak balik cerita pada kisah Nabi Muhammad ni. Nabi kita ni pun sama simbolik. Wahai Muhammad, walaupun kalah sekarang, satu hari nanti pasti akan Islam menang. Satu hari nanti pasti Allah akan muliakan orang Islam hari itu. Jadi tu nak beritahu Nabi ni simbolik cerita tu. Janganlah ingat kalah hari ni orang kafir anaya kita macam-macam. Janganlah ingat tak ada apa-apa. Ada. Tapi lambat sikit. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada satu kisah yang Nabi SAW bawa kepada sahabat. Masa tu Nabi tengah duduk dekat Kaabah. Nabi berbantalkan kain satu jenis kain yang berjalur. Kain tu ada jalur-jalur, dibuat selimut. Tapi Nabi buat bantal lah. Dia kain besar, selimut. Tapi Nabi gulung-gulung jadi bantal. Nabi buat bantal, berbaring di bawah bayang-bayang Kaabah. Masa tengah sandar-sandar tu datang Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni siapa? Sahabat yang kena panggang atas bara api. Yang kena guling-guling atas bara api tu. Khabbab bin Al-Arat. Mungkin sebab itulah orang panggil kebab kan. Tak tahulah. Saya pun tak tahu mana dapat nama kebab ni. Nama sahabat tu Khabbab bin Al-Arat. Khabbab, khaba alif ba, Khabbab. Jadi sahabat ni datang kepada Nabi, Khabbab. Dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ni dah teruk sangat kena anaya dengan orang musyrikin ni. Orang kafir buat macam-macam kat kita. Kenapa tak je Nabi berdoa kepada Allah, minta Allah tolong? Ni satu orang selalu mengadu kan. Bukankah kita ni di pihak yang benar? Kenapa Allah tak tolong kita? Ini nasihat untuk kita juga. Jangan ingat Allah tak buat apa kan.
Kita dianiaya, kita ditipu, kita mungkin ada setengah orang difitnah dengan fitnah yang teruk. Jangan ingat benda tu Allah tak buat apa-apa. Allah pasti akan buat sesuatu tapi masa belum sampai. Sebagaimana kisah tadi. Maka bila sahabat ni minta doa dengan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kenapa tak minta je doa dengan Allah? Nabi kan Nabi, mesti makbul doa. Maka Nabi duduk, muka Nabi kemerahan. Marah halak maknanya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat ni, laqad kana min qablikum la yumshatu bimishatil hadidi ma duna 'izamihi min lahmin wa 'asabin. Sebelum ni ada satu kaum, ada satu umat yang mana mereka ini pernah disikat dengan sikat besi hingga menanggalkan daging urat, memisahkan di antara tulang mereka. Tulang terkeluar daripada tubuh mereka disikat dengan sikat besi. Bahkan sambungan hadis tu lagi, wa yudha'ul minsharu ala mafriqi ra'sihi fayushaqqu bi isnaini. Ada sebagian mereka diletak gergaji di atas kepala mereka, di tengah-tengah kepala. Hadis sebut mafriqi ra'si, tengah-tengah kepala. Lalu dibelah dua, dari atas sampai ke bawah. Yang dibelah dua tu Nabi, ada Nabi yang disembelih, dipotong dua oleh Bani Israel. Zaman Bani Israel. Bani Israel ni dia bukan bunuh orang je, Nabi pun dia bunuh. Jadi hadis beritahu tadi, Nabi kata ada umat yang sebelum ni disikat kulitnya. Mana dia congkel, daging-daging keluar dari tubuh badan hidup-hidup. Bukan mati baru buat, hidup dibuat. Bahkan ada yang dipotong ke gaji dua. Tapi Nabi beritahu, ma yasrifuhu dzalika min andinihim. Perkara itu tak menyebabkan mereka pun terkeluar daripada Islam, tak ada. Tak palingkan mereka daripada agama sikit pun. Mereka masih istiqamah atas agama Allah lagi. Kemudian Allah beritahu, Nabi beritahu, waliyutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illa Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan urusan ini. Yani Allah akan sempurnakan urusan orang Islam, urusan agama ini. Sehingga kita dengar azan dulu . Tak boleh sambung. Sambung dia panjang lagi. Sambung dekat sehingga . Jemaah yang hormati, sambung tadi. Nabi beritahu Allah pasti akan menyempurnakan urusan ini, yakni agama Islam. Sehingga kamu akan mendapati orang yang menunggang kenderaan akan berjalan daripada San'a. San'a ni nama bandar di Yaman . San'a. Sekarang tak ada dah tempat tu. San'a tu dah kena hancur, kena bom. Dulu dia ada airport kat situ, ada pusat pengajian ada kat situ, San'a di Yaman . Nabi beritahu hadis ni, kamu akan dapati ada orang yang berjalan daripada San'a hingga ke Hadramaut, sikit pun dia tak takut melainkan Allah. Dia seorang-seorang je berjalan. Maksudnya Nabi nak beritahu Islam ni akan jadi menang, Islam ni akan jadi aman damai. Bila mana orang ramai dah masuk Islam, kamu akan dapati orang ketika tu tak ada rasa takut dah, pergi mana senang hati je. Sebagai contoh kita kat Malaysia, dia rasa tenang je hari nak pergi mana. Maknanya kenikmat tu datang kemudian. Kalau sebelum ni macam mana? Sebelum ni jangan harap lah. Tapi kita bersyukur tau negara kita. Kita tengok India. Saya sedih betul tengok India. Hari ni orang Islam kat India sangat-sangat susah nak aman. Yang terbaru saya tengok imam kena bunuh . Imam pula muda pula, 19 tahun baru. Warna Saat nama imam tu, muda lagi. Kena bunuh, masjid dibakar. Jadi ni kat India lah yang baru berlaku kan. Memang orang Islam sana tertekan lah, tak boleh nak buat apa, tak selamat. Ni cerita ni kat tengah-tengah India ni, bukan dekat selatan India. Kalau selatan India, Tamil Nadu, kawasan yang berbangsa Tamil, lebih selamat sebenarnya berbanding India di tengah-tengah yang berbahasa Hindi. Orang yang India berbahasa Hindi lebih kejam sebenarnya berbanding orang India yang berbahasa Tamil. Ini berlaku sebagaimana Tamil Nadu. Tamil Nadu walaupun ramai majoriti Hindu juga, tapi Hindu sebenarnya taklah sekejam Hindu ke atas yang dekat dengan Delhi ke semua ni. Satu sebab pemimpin dia lah, presiden dia tu. Jadi oleh itu para jemaah sana, ceritanya orang Islam sana tertekan, tak boleh nak buat amal, tak boleh nak bebas. Macam kita hari ni kena keluar seorang-seorang kat rumah, keluar rumah jangan harap lah. Tiap hari kena segar dengan puak-puak ekstrim tu. Bukan semua orang Hindu jahat, bukan, ada yang baik. Tapi yang jahat ni dia bukan kira. Nampaknya orang Islam memang dia nak hantam. Sebab mereka ni ditanam dalam pemikiran mereka, hapuskan Islam daripada India.
Itu pemikiran mereka. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, syukur kita kat Malaysia ni Allah masih lagi tenang. Kita nak keluar gimana pun tak takut dah, keluar seorang-seorang. Jangankan naik motor, jalan kaki pun selamba je. Tengah malam ke 12 ke, boleh, tak ada masalah kita ni. Sebab tu ada kedai buka kat bawah tu. 24 jam. Tak takut. Betul tak? Kalau dia takut, dia tak buka tu. Kalau dia takut, dia takkan buka kedai 24 jam tu. Di kampung kita ni, bukan kampung lain. Ada kedai buka 24 jam. Ingat main. 7-Eleven tu tak apalah. Ini kedai biasa, saya kata. Tenangnya agama tu sampai sahab Allah akan beri ketenangan. Satu orang tu tak takut pun nak pergi mana-mana. Dulu zaman sahabat ni bukan begitu kata Nabi. Nabi beritahu pada sahabat, kamu kan jangan risau. Satu hari nanti orang daripada Son'a boleh pergi ke Hadramaut. Hadramaut pun ni satu bandar di Yaman lah. Hadramaut ni sekarang ni tempat Habib Umar. Habib Umar bisa dengar kan? Satu ulama di Yaman. Dia ada buat pusat pengajian di sana. Dia tinggal di Hadramaut. Jadi Islam daripada Son'a ke Hadramaut tu walaupun padang pasir ke apa ke, orang tak takut nak jalan. Ketika satu hari nanti Nabi. Benda tu belum berlaku lagi, tapi Nabi beritahu sahabat. Dan ada tambahan daripada hadis tu lagi, kata perawi, wazibu ala ghanamihi. Sehingga kan satu orang tu kalau ada kambing, dia tak perlu takut dengan serigala yang ada. Punya amannya Islam ketika itu, serigala pun tak kacau kambing. Punya baik serigala ketika itu. Zaman tu ulama kata zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Masa tu Umar bin Abdul Aziz memang semua orang Islam jadi baik. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada riwayat lain kita tambah, walakinnakum tasta'jiluna. Nabi tegur sahabat ni, korang ni tergupur gapah sangat, sabarlah. Janganlah minta sekarang. Sebab tu Nabi tak angkat tangan doa. Sabarlah sikit, sabar sikit je. Dan kita memang perlu merasai kesusahan supaya kita menghargai kesenangan tu. Kalau kita tak ada rasa susah, senang je daripada lahir sampai ke besar, sampai ke tua meninggal, senang, maka senang yang ada tu kita tak akan syukur. Sebab tu penting ada susah. Susah tu penting. Sebab tu Nabi kata, kamu ni tergupur gapah sangat, sabar dulu. Bila kita dapat nikmat, Islam tu dah mudah diamalkan, baru kamu akan kenang balik masa sebelum ni. Barulah manisnya nak cerita dengan orang. Dulu, contoh, kalau pejuang-pejuang kan, selalu cerita dulu aku lawan komunis. Sekarang mana askar lawan komunis, betul tak? Tu askar sekarang ni marah. Askar dulu marah betul dengan askar sekarang ni. Saya jumpa satu veteran tu. Marah betul dia. Veteran sekarang kerja apa pun bukan ada sakit-sakit pun buat kerja. Tapi gaji banyak. Ni orang lama dulu sampai kawan potong kaki. Apa lawan dengan musuh kena bom dan sebagainya, member kena penggal. Gaji banyak tu juga dia kata. Nak ceritanya kenang balik masa dulu. Tentang Elon tu lantak lah kan, itu bukan kerja saya. Saya nak ceritanya dia boleh kenang balik masa dia susah tu. Berbanding hari ni, senangnya hari ni. Jadi oleh itu para jemaah semati, apa yang berlaku hari ni jangan kita cepat sangat. Mulut tu jangan cerupa sangat, sabar tu, sabar. Ada Allah nak bagi tu. Sebab tu Allah bagi susah dulu. Allah bagi teruji, Allah bagi ada je benda-benda yang mungkin menyakitkan jiwa hati kita. Tapi yakinlah pasti Allah akan ganti sesudah itu. Dan ketika itu juga Nabi SAW beri berita gembira kepada sahabat. Nabi beritahu kepada sahabat, kita ni akan menang satu hari nanti. Semua orang-orang Arab akan tunduk kepada kita. Memang betul lah zaman tu berlaku. Orang Arab akan jadi orang Islam. Bahkan orang Ajam. Orang Ajam ini, orang bukan Arab pun akan tunduk di bawah Islam. Iaitu zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Raja besar, Raja Kisra, Raja Parsi akan jatuh di bawah Islam. Itu bukan zaman Nabi jatuh tu. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Tahun 16 Hijrah Raja Kisra jatuh di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Nabi beritahu tu lama dah. Beritahu pada sahabat di Mekah lagi. Kita akan menang satu hari nanti. Bertahun lepas tu rapat. Bukanlah segeranya Allah nak bagi. Sehingga kan berita yang orang Islam akan menang tersebar di kalangan orang kafir. Maka adalah orang kafir yang mulut jahat. Antaranya sebagaimana perawi ini sebut, Al-Aswad bin Muttalib. Dia duduk dengan kawan-kawan dia, nampak orang Islam. Lalu dia cakap, "Parja'akum mulukul ard alladzina yarsuna al-Kisra wa Qaisar." Kamu tengok tu. Ni geng-geng orang kata dia dakwa apa? Dia akan jadi raja dunia yang akan dapat jatuhkan kerajaan Kisra dan Parsi. Sambil ketika itu mereka mulut bersiul-siul. Summa yasfiruna wa yusaffiquna. Sambil bersiul-siul dan bertepuk tangan. Tepuk tangan bersiul-siul. Seronok perli sahabat. Nabi beritahu pada sahabat tu belum menang lagi. Nabi kata satu hari nanti orang Arab tunduk, orang Ajab akan dengar cakap. Tapi ada juga orang kafir ni berita tu sampai tapi dia persendakan orang Islam.
Dia kata, tu tengok geng-geng dia kata dia akan dapat kalahkan Raja Parsi, Raja Rom satu hari nanti. Sambil mulut bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ni perbuatan tak baik tau. Kalau orang ejek orang ni sambil mulut bersiul-siul tepuk tangan ni satu benda tak baik. Perbuatan orang bukan Islam. Jadi tu para jemaah yang hormati, semua cerita-cerita ni nak beri pengajaran kepada kita apa dia? Apa yang berlaku pada hari ni, sabarlah. Sama je benda tu akan berulang. Sebagaimana sahabat ni susah payah kerana agama mereka, Nabi beritahu berita gembira tu bukanlah benda tu berlaku terus. Macam saya kata tadi, kerajaan Raja Pisrah bukan berlaku jatuh zaman Nabi. Tak. Nabi dah wafat dah baru jatuh. Tapi Nabi beritahu, begitulah hari ni. Kalau kita susah ke apa, jangan ingat hari ni Allah akan ganti, Allah akan bayar, Allah akan balas. Tidak. Mungkin berapa tahun lepas tu, mungkin kita pun dah tak ingat dah yang kita dulu pernah diuji, baru Allah ganti. Begitulah kehidupan dunia ni. Jadi ni semua nak memantapkan iman kita, pegangan kita. Istiqamahlah selalu apa yang kita ada hari ini. Moga-moga Allah beri ganjaran pahala yang begitu banyak untuk kita semua, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.